Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya ni Muhammad Muhaimin bin Abdul Aziz bersama 4 rakan saya iaitu Ahmad Imran bin Zulkifli, Muhammad Nabil Aiman bin Azhar, Putri Misha Sharmila binti Megat Hasbullah dan Nur Izzahtul Husna binti Muhammad Nazam akan menerangkan tentang topik yang kami pilih iaitu muzik dan pengaruhnya terhadap pembentukan ahlak remaja. Sekarang saya akan menerangkan tentang maksud muzik. Muzik merupakan alunan irama atau hiburan bagi semua masyarakat, lelaki dan wanita, tidak kira daripada peringkat umur mereka. Muzik juga berasal daripada bahasa Greek iaitu musika atau mosa, terhasil daripada getaran gelombang alat-alat muzik yang digunakan seperti drum, seruling, gitar dan lain-lain yang boleh menghasilkan bunyi yang harmoni dan merdu untuk persekitaran. Disebabkan itu, masyarakat mudah tertarik dengan alunan yang dimainkan dan ia menjadi perkara biasa bagi masyarakat hari ini untuk menjadikan muzik sebagai hiburan mereka. Di samping itu, dari segi istilah, ia adalah gabungan pelbagai bunyi berdasarkan rentak muzik itu sendiri, sesuai dengan pendengar itu sendiri. Seterusnya, mengenai sejarah muzik, ia masih lagi diperdebatkan di antara para pengkaji untuk mengenal pasti asal-usul muzik itu sendiri. Namun, menurut daripada tafsir Ibn Kathir, di mana salah seorang sahabat kanan Nabi, iaitu Abdullah ibn Abbas, atau lebih dikenali sebagai Ibnu Abbas, mentafsirkan surah daripada surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, yang membawa maksud janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Ibnu Abbas mengatakan bahawa munculnya tabarruj adalah di antara masa zaman Nabi Nuh dan Nabi Idris. Lamanya kurang lebih 1000 tahun. Mengapa saya fokuskan kepada ayat ini? Ini kerana pada zaman di antara Nabi Idris dan Nabi Nuh terdapat dua kabilah keturunan Adam yang tinggal di atas bukit dan tinggal di bawah bukit. Kaum lelaki yang tinggal di atas bukit terkenal dengan ketampanan mereka dan kaum wanita yang tinggal di bawah bukit semuanya cantik belaka berbanding dengan wanita-wanita di atas bukit. Pada ketika itu, Iblis datang menyamar menjadi seorang lelaki dan datang ke kawasan penduduk di bawah bukit, bekerja sebagai pembantu rumah pada orang di sana. Semasa dia berada di sana, Iblis mengeluarkan satu alat muzik yang saya tidak pasti alat muzik apa, tetapi ada sebahagian pendapat mengatakan seruling. Dan alat muzik itu mengeluarkan bunyi-bunyi yang sangat merdu dan belum pernah orang-orang pada masa itu mendengarkan muzik yang merdu itu. Bayangkan satu tempat yang tidak pernah ada alat muzik, tiba-tiba ditunjukkan dan dimainkan. Ketika itu ramai datang mendengar muzik itu dan akibat daripada itu terjadinya perhimpunan tahunan dan mengakibatkan penduduk yang duduk di atas bukit turun ke bawah. Seperti kita tahu, penduduk yang duduk di atas bukit mempunyai lelaki yang mereka yang tampan, bertemu dengan wanita yang di bawah bukit yang mempunyai wanita yang cantik. Maka mereka bergaul antara satu sama lain dan maka ketika itu timbullah fahisyah, di mana perbuatan zina di kalangan mereka, iaitu jahiliyah ula, iaitu jahiliyah pertama yang disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Seterusnya, mengenai hubungan antara muzik dengan Islam. Terdapat banyak perselisihan di antara ulama tentang hukum muzik di dalam Islam. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan harus, disebabkan tidak banyak dalil. Sebagai contoh, berzina itu sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan ia suka menjadi pertikaian di antara ulama kerana dalil sudah jelas dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi apa yang saya boleh katakan, jika muzik itu digunakan pada jalan yang betul, hukumnya harus. Sebagai contoh, menyanyi nasyid atau membaca Al-Quran secara bertarunum, kerana ia mengeluarkan bahasa-bahasa yang baik dan tidak bercanggah dengan apa yang dilarang oleh Islam. Namun kalau digunakan pada jalan yang salah dan melalaikan, akan menjadi haram kerana ayat-ayat yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang Islam terapkan. Akhir sekali, mengenai objektif kajian bagi tajuk ini. Pertama, untuk mengenal pasti keberkesanan muzik dalam mempengaruhi pembentukan ahlak remaja, dan yang kedua ialah untuk mengkaji langkah-langkah yang proaktif yang boleh diaplikasikan oleh pelbagai pihak bagi mengatasi masalah dalam pembentukan ahlak remaja. Untuk isi dan huraian pula, saya akan terangkan mengenai impak muzik terhadap pembentukan akhlak remaja. Terdapat dua impak yang dapat kami simpulkan, impak positif dan impak negatif. Impak positif muzik kepada remaja ialah dapat memberikan semangat dan inspirasi. Contohnya, lirik yang dinyanyikan oleh pemuzik mempunyai makna yang mendalam dan menjadi sumber inspirasi kepada pendengar. Selain itu, muzik juga dapat membantu dalam pelajaran di mana ia mampu merangsang minda untuk lebih fokus. Yang terakhir ialah dapat meningkatkan daya perkembangan bahasa. Hal ini kerana
muzik sekarang boleh didapati dalam pelbagai bentuk bahasa dan secara tidak langsung membolehkan pendengar untuk memahami maksud sesebuah perkataan melalui lirik muzik tersebut. Impak negatif pula ialah obsesi yang tinggi terhadap sesuatu muzik. Contohnya yang berlaku kepada fenomena black metal suatu ketika dahulu, sehingga ia mewujudkan puak dan kefahaman yang songsang kepada masyarakat negara kita. Seterusnya ialah tidak peduli akan hukum agama. Contohnya seperti yang diterangkan oleh Nick sebentar tadi, yang mana sesuatu muzik boleh jatuh ke hukum haram. Dan akhir sekali, muzik mampu memberi perubahan kepada sikap yang buruk terhadap remaja. Hal ini kerana terdapat perbezaan budaya menyebabkan kebanyakan remaja menyalah tafsirkan lirik lagu tersebut, lalu menyumbang kepada faktor perubahan sikap. Baiklah, untuk bahagian selanjutnya saya akan sambung kepada metodologi kajian. Kaedah soal selidik telah diguna pakai bagi memperolehi data daripada para responden. Borang soal selidik ini yang telah direka mengandungi 20 soalan dan terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A terdiri daripada soalan berkaitan dengan demografi responden. Bahagian B terdiri daripada soalan berkaitan dengan kesan muzik dalam mempengaruhi pembentukan akhlak remaja, dan juga bahagian terakhir iaitu bahagian C mengandungi soalan berkaitan langkah-langkah mengatasi pembentukan akhlak remaja. Soalan-soalan daripada borang soal selidik kami telah kami gunakan aplikasi ataupun platform Google Form bagi responden untuk menjawab, dan juga Google Form ini telah kami sebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Saiz kajian melibatkan responden sebanyak 50 orang yang terdiri pada kebanyakannya golongan remaja yang berumur 18 hingga 30 tahun daripada pelbagai latar belakang pendidikan. Dan responden perlu menjawab borang soal selidik dengan menggunakan skala Likert 1 hingga 5 yang mewakili sangat tidak setuju, neutral, setuju dan sangat setuju. Data yang diperolehi daripada responden akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif melibatkan carta pie dan graf histogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatul Husna binti Muhammad Azam. Pada bahagian ini, saya akan terangkan mengenai bahagian A, iaitu demografi responden. Menurut jadual tersebut, dari segi aspek jantina, responden perempuan lebih tinggi daripada responden lelaki, manakala umur responden yang paling tinggi ialah dalam lingkungan umur 19 hingga 24 tahun. Dalam pada itu, dari segi aspek tahap pendidikan pula, kategori diploma dan ijazah sarjana muda mencatatkan yang tertinggi peratusnya berbanding yang lain. Dan yang terakhir sekali, dari segi aspek kawasan tempat tinggal, di mana responden yang berada di bandar lebih tinggi daripada responden yang berada di luar bandar. Dapatan kajian bagi graf soalan 5, 6 dan 7, majoriti responden bersetuju dengan kenyataan berikut. Secara puratanya, responden kurang bersetuju dengan soalan 8, iaitu berkenaan muzik boleh memberi kesan terhadap rasa hormat pada orang lain. Namun begitu, kenyataan ini tidak sepenuhnya menafikan bahawa muzik tidak langsung menjejaskan rasa hormat terhadap seseorang individu. Sebaliknya, bagi soalan 9, responden bersetuju yang penggunaan bahasa yang kasar boleh terjadi jika muzik itu sendiri mempunyai unsur-unsur yang negatif dan tidak sopan. Bagi soalan 10, graf menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju yang muzik boleh menyebabkan seseorang remaja itu terlalu taksub dengan budaya orang lain, terutama sekali budaya barat. Di samping itu, dapatan kajian bagi soalan 11 menunjukkan responden kurang bersetuju dengan kenyataan di atas, iaitu berkenaan kes vandalism dengan pengaruh muzik. Seterusnya pada bahagian C, iaitu mengenai langkah-langkah dalam mengatasi masalah pembentukan akhlak remaja. Menurut graf tersebut, ia menunjukkan rata-rata responden memilih pola setuju dan pola sangat setuju. Namun demikian, mempunyai satu responden yang memilih pola sangat tidak setuju. Seterusnya, pada soalan ini, kebanyakan responden juga memilih pola setuju dan pola sangat setuju. Namun demikian, ada segelintir responden yang memilih pola sangat tidak setuju dan tidak setuju. Bagi 3 soalan terakhir pada bahagian C ini pula,
juga menunjukkan bahawa majoriti responden memilih pola setuju dan pola sangat setuju. Namun demikian, ada juga responden yang memilih pola sangat tidak setuju dan tidak setuju. Strategi dalam membendung permasalahan membentuk akhlak remaja daripada pengaruh negatif muzik dari pihak remaja sendiri. Yang pertama ialah bijak mengawal obsesi terhadap muzik. Misalnya, muzik boleh dijadikan sebagai pembakar semangat untuk para remaja mengulang kaji pelajaran ataupun membuat tugasan. Hiburan seperti muzik, nyanyian, tarian dan seumpama dengannya bukanlah penghalang untuk setiap manusia berhibur dan ianya boleh dijadikan sebagai satu cara untuk menghilangkan perasaan resah dan juga stres. Terpulang kepada inisiatif sendiri untuk mengawal obsesi agar tidak terbawa-bawa ke dalam perkara-perkara yang tidak disenangi ataupun perkara yang merosakkan diri. Langkah kedua, pandai memilih rakan sebaya. Konsep hiburan terutamanya muzik sebenarnya tidak salah. Cuma seharusnya tidak terlalu taksub dan remaja mesti bijak memilih rakan sebaya yang boleh memberi pengaruh yang baik kepada diri sendiri. Dalam isu ini, pemilihan rakan sebaya itu amatlah penting bagi kalangan remaja era kini. Sesetengah kajian mengatakan berbanding keluarga sendiri, seseorang individu itu lebih rapat dengan rakan yang sama umur ketika mereka di usia remaja. Oleh sebab itu, rakan sebaya sangat senang mempengaruhi seseorang remaja itu ke jalan yang baik ataupun jalan yang sebaliknya. Pendekatan diri kepada Tuhan juga strategi dalam membendung masalah pembentukan akhlak daripada pengaruh negatif muzik. Ketenangan jiwa dapat diperolehi sekaligus permasalahan akhlak dapat dihindari jika seseorang hamba itu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Hiburan muzik yang melampau boleh menyebabkan remaja lalai akan amal ibadahnya. Sebilangan remaja lebih asyik mendengar lagu daripada membaca atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seseorang hamba itu wajar sentiasa menjalankan kewajipan ibadahnya supaya dapat menimbulkan rasa insaf serta rendah diri. Langkah-langkah mengatasi permasalahan pembentukan akhlak remaja daripada pengaruh negatif muzik dari pihak ibu bapa. Kebajikan anak-anak harus dijaga rapi oleh pihak ibu bapa. Sebagai contoh dengan memantau perilaku serta perkembangan anak-anak mereka di mana-mana sahaja. Sebagai contoh, ibu bapa boleh mengambil masa untuk berbual berkenaan muzik kegemarannya. Dengan ini, pihak ibu bapa akan dapat mengetahui minat anak mereka sendiri mengikut syarat ataupun sebaliknya. Ibu bapa boleh memberi pertolongan kepada remaja yang bermasalah dengan cara mencari inisiatif yang terbaik serta berkesan. Langkah kedua, ibu bapa juga mestilah mengetahui rakan-rakan anak mereka dan membenarkan mereka bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai pengaruh moral yang baik. Hal ini dapat memudahkan aktiviti pemantauan dan kegiatan anak-anak. Pihak ibu bapa juga boleh melihat sifat atau minat sebenar anak-anak mereka hanya berdasarkan dengan siapa mereka berkawan, kerana rakan mereka sendiri mencerminkan latar belakang diri mereka yang terpendam. Langkah terakhir, ibu bapa berperanan untuk memberikan didikan agama dan moral secukupnya. Hal ini demikian untuk membendung pergaulan negatif dan kurang bermoral serta budaya kuning seperti black metal dan juga punk. Menurut pakar motivasi Datuk Dr. Fazila Kamsah pernah membahaskan bahawa ilmu agama yang dicurahkan oleh ibu bapa kepada anak-anak itu merupakan benteng untuk mereka harungi arus pembangunan negara masa kini. Seterusnya, pihak yang berperanan dalam mengatasi masalah ini ialah pihak masyarakat. Pihak masyarakat sepatutnya menjadi tauladan dan mempamerkan kepribadian yang mulia kepada para remaja. Hal ini kerana para remaja mudah dipengaruhi dengan keadaan sekeliling di mana pihak masyarakat juga merupakan pihak yang paling dekat dengan remaja selain ibu bapa. Selain itu, pihak masyarakat juga sepatutnya mewujudkan dan mempertingkatkan lagi aktiviti kemasyarakatan yang boleh melibatkan para remaja. Hal ini kerana dengan cara itu boleh menghindarkan para remaja daripada melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Akhir sekali, pihak yang berperanan dalam mengatasi masalah ini ialah pihak kerajaan. Langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan ialah dengan menghadkan umur bagi memasuki sebuah konsert. Dengan cara ini boleh mengelakkan para remaja daripada terjerumus dalam gejala sosial seperti penghamilan dadah, minum alkohol dan juga pergaulan bebas. Di samping itu, pihak kerajaan sewajarnya menguatkuasakan undang-undang terhadap lagu-lagu dan video-video muzik
yang mempunyai unsur-unsur negatif seperti unsur-unsur lucah, unsur-unsur seks dan juga kata-kata kesan. Oleh itu, semua pihak berperanan penting dalam mengatasi masalah ini kerana jikalau masalah ini tidak diambil serius, berkemungkinan akhlak dalam diri remaja semakin hari semakin pudar. Baiklah, saya akan lanjutkan dengan kesimpulan kajian yang telah kami jalankan. Baiklah, pendedahan elemen muzik yang berlebihan dan ekstrim sememangnya terbukti dapat mempengaruhi minda dan jiwa golongan remaja. Golongan remaja akan mudah terpengaruh dengan perilaku negatif dan tutur cara secara kasar dan kesat disebabkan dengan kebanyakan lagu terutamanya di dalam genre rock dan juga hip hop barat. Justru adalah penting dan kritikal untuk semua pihak bagi mengawal dan mengelakkan minda remaja daripada dicemari dengan anasir-anasir negatif melalui muzik. Ibu bapa khususnya merupakan barisan harapan dan dalam membantu membendung anak-anak mereka daripada terlalu terikut-ikut dengan budaya dan perilaku negatif yang ditonjolkan dan ditunjukkan di dalam sesebuah muzik video. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan secara tangkas dan juga proaktif dalam meluluskan rang undang-undang dan polisi berkaitan dengan penyebaran muzik di dalam negara yang boleh diangkat sebagai ancaman kepada pembentukan moral anak-anak remaja di negara kita. Dan sebagai kesimpulannya, berdasarkan hasil dan dapatan kajian yang telah dijalankan, muzik sememangnya terbukti sebagai satu medium yang boleh mempengaruhi minda dan jiwa golongan para remaja daripada sudut negatif. Tetapi muzik tidak boleh dianggap sebagai satu medium yang perlu dihindari. Dan kerana muzik merupakan suatu bentuk hiburan di dalam sebuah susunan irama dan melodi yang sangat indah yang perlu dinikmati oleh semua golongan dalam lapisan masyarakat. Tetapi medium muzik itu perlulah dikawal supaya kesan ataupun sisi negatif dan tidak elok daripada muzik tersebut tidak meresap ke dalam jiwa dan akal fikiran. Dan sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.